Memang ada orang yang istimewa banding dengan yang lain, walaupun dia mungkin common layman. Masjid ni berapa dah umurnya ni? Kita tak tahu. Tempat yang kita duduk tu, tempat yang kita wirid tu, tempat kita baca Quran, berdiri solat tu, di situ pernah berdiri orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات، وخصوصا إلى روح مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أساندنا وسلسلاتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين. وخصوصا kita baca surah Fatihah juga, mohon pada semua jamaah untuk khususkan membaca suratul Fatihah, diniatkan pahalanya untuk almarhum guru kami Syekh Muhammad Husni Ginting Al-Langkati, orang Langkat, Al-Indonesi, orang Indonesia, Al-Azhari, sebab beliau lama mengaji di Al-Azhar, belasan tahun duduk di Mesir. Al-Husafi, sebab beliau bertariqat dengan Syekh Abdul Wahhab Al-Husafi. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala malam ini dapat menyambung pengajian hadis yang ke-9 malam ini, iaitu tentang solat berjamaah. Dalam 2 hari lagi, insya-Allah 3 hari lagi, kita akan menyambut awal Muharram dan menutup tahun ini. Jangan dilupa nanti petang sebelum masuk awal Muharram maghribnya, bacalah doa akhir tahun. Memang Nabi tidak suruh, tapi Nabi juga tidak larang. Bermakna harus. Kalau niat baik, maka jadi sunat. Demikian baca doa awal tahun. Nabi tidak suruh, baginda juga tidak larang. Maka harus dibuat dengan niat yang baik, jadi sunat. Dengan baca Yasin dan sebagainya. Untuk kita bermuhasabah, apabila bertambahnya tahun, bermakna berkurangnya umur. Zahirnya, apabila bertambah tahun, bertambahlah umur. Hakikatnya, berkurang umur. Umpama Allah Maha mengetahui, mungkin seseorang hamba Allah itu meninggal ketika umurnya 63 tahun. Masuk 1 Muharram
3 hari lagi insya-Allah, maka umurnya sekarang 60 tahun, maka akan jadi 61 tahun, katalah mudah-mudah begitu. Lalu dianggap sudah bertambah umurnya, sebab sekarang kan 60, 3 hari lagi jadi 61. Naam, zahirnya begitu. Tetapi kalau takdir umurnya meninggal 63 tahun, bukankah semakin mendekat kepada usia kematian? Karena itulah bersyukur dipanjangkan umur dengan kita banyakkan buat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang yang beliau ini tidak sunyi kitab-kitab tasawuf dengan nama beliau, walhal asalnya adalah seorang perompak besar, Sayyidina Fudail ibn Iyad. Siapa tak kenal beliau? Di Iraq, kalau ada kafilah perdagangan, mereka akan tahdzir, ingatkan kafilah yang lain. Kafilah maksudnya kalau ada 3 ekor unta, itu satu kafilah. Lagi banyak maksudnya lagi banyak kafilah. Jangan lalu kawasan itu. Lalu ditunjuk, sebab di situ kawasan Fudail. Fudail ini Allah bagi kekuatan beliau dengan kekuatan 10 lelaki. Kalau beliau merompak, cukup dengan dia seorang lawan 10 lelaki. Itulah zaman beliau. Akhirnya cerita panjang, bertaubat, Masya Allah, dan taubat beliau bersungguh-sungguh sampai beliau meninggal dunia. Lalu kerana mengalami peristiwa dan pengalaman hidup yang pernah jadi perompak, beliau menyesalinya dengan luar biasa sekali, sehingga beribadat bersungguh-sungguh, menjadi orang yang sangat baik, malah menjadi wali Allah. Kata-kata beliau itu menusuk kalbu, sebab beliau bercakap daripada kalbu, daripada hati. Kitab-kitab tasawuf jarang tak sebut nama Fudail ibn Iyad, sebab beliau ini orang yang kalau berbicara masuk ke dalam hati sanubari dan hati nurani. Ada seorang pakcik Sayyidina Fudail ini ketika sudah bertaubat dan jadi orang yang sangat baik dan beramal bagus, bertanya dengan pakcik, "Ya wahai pakcik, kam akhadhta min umrik?" Berapa umur pakcik sekarang? Dijawab, "Sittuna sanah." 60 tahun. Umur pakcik tadi 60 tahun. Kata Fudail, "Laqad salakta ila Allah 60 sanah fa khashitu an tablugh." Kalau begitu, pakcik telah berjalan kepada Allah 60 tahun. Maksud, sudah menggunakan umur ini 60 tahun. Fa khashitu an tablugh, maka saya bimbang pakcik sudah sampai saat kematian. Hal arafta dhalik? Adakah pakcik tahu benda ini? Lalu dijawab, "Araft." Ya, saya tahu. Saya telah berumur 60 tahun dan sampai sekarang hidup berjalan maksud kepada Allah. Saya pun tahu tentang kematian. Begitu dijawab ringkas, "Araft." Ya, saya tahu. Kata Fudail, "Fa'idha arafta annaka salakta ila Allah fa'anta mawqufun." Kalau pakcik tahu yang pakcik berjalan kepada Allah macam yang pakcik akui tadi, fa'anta mawqufun, pakcik nanti akan berhenti atas nama kematian. Whether you like it or not, no one is immortal. You are going to die. Araft? Saya tahu.
wa idza arafta annaka mauqufun fa anta mas'ulun. Kalau pak cik tahu yang pak cik berjalan kepada Allah, pak cik akan berhenti atas nama kematian. Pak cik tahu, pak cik pun tahu yang kata pak cik akan meninggal, lalu pak cik akan mas'ulun, ditanya. Ya, saya tahu, kata pak cik tadi. Wa idza arafta annaka mas'ulun fatu'id li su'ali jawaba. Kalau pak cik tahu yang pak cik akan ditanya, bersedialah dengan jawapannya. Ketika itulah pak cik ni tadi ingat balik, Masya Allah, memang sungguh perjalanan pasti akan berhenti atas nama kematian. Bila mati pasti akan disoal, pasti akan perlu dengan jawapan. Ketika ini dia jadi rasa menyesal, pak cik ni tadi ni. Lalu dia reflect balik, flashback balik. Selama umur 60 tahun, banyak taat ke banyak maksiat? Ternyata banyak maksiat. Banyak zikir ke banyak ghaflah? Ternyata banyak ghaflah. Banyak baik ke banyak buruk? Banyak buruk. Ketika itu datang an-nadam, penyesalan. Lalu mengalir air matanya sebab 60 tahun ketaatan sangat sedikit, tetapi kejahatan, maksiat sangat banyak. Lalu dia pun dengan penuh kekesalan dan rasa takut menangis, bertanya dengan Fudail, ya Fudail, ainal mafar? Wahai Fudail, apa jalan keluar? Kata Fudail menenangkan pak cik ni tadi, i'mal ma baqiya yughfar laka ma madha. Pak cik, tenang, buat amal dengan umur yang berbaki, the remaining ages sekarang ini. Jangan tengok belakang lagi. Buat amal, yughfar laka ma madha, akan diampunkan bagimu apa yang dahulu pak cik pernah buat, perkara yang tidak elok. Gitu ya. Jadi jangan pandang belakang lagi lah ketika umur-umur senja sebegini. Tetapi bagi orang yang muda, jangan merasa diri itu panjang umur lagi. Man 'asha mata wa man mata fata, fa kullu ma huwa atin. Siapa yang hidup akan mati, siapa yang mati akan hilang. Maksudnya dalam kubur menjadi tulang, nanti hilang begitu saja. Wa kullu ma huwa atin. Dan setiap yang datang itu akan datang, pasti mati itu pasti akan datang. Almarhum guru kami Syekh Muhammad Huzni Ginting umur muda daripada saya lagi. Saya jangka mungkin tak sampai 40 rasanya umur beliau meninggal. Mudah-mudahan Allah terima amalan kebaikan beliau dan mengampuni kesalahan beliau. Allahumma amin. Jadi hadirin, kita tidak tahu bila kita akan meninggal, tapi pasti akan meninggal kalau nama kita sudah dikeluarkan daripada catatan Diwanul Ahya, catatan orang-orang yang hidup. Nama ni dah dikeluarkan dan dimasuk ke dalam satu kitab lagi, namanya Diwanul Amwat. Dewan ataupun kitab ataupun catatan orang-orang mati bila peristiwa ni berlaku, nisfu Sya'ban tahun lepas. Sebab itu malam nisfu Sya'ban, do not take it for granted. Sebab malam tu nama orang-orang yang meninggal tahun itu sebelum datang nisfu Sya'ban tahun depan, kalau ditakdirkan meninggal, namanya dikeluarkan daripada satu buku catatan namanya Diwanul Ahya kepada Diwanul Amwat. Surely, pasti dia akan meninggal sebelum datang tahun depan nisfu Sya'ban. Kita tak tahu. Mungkin orang itu hidup sekarang, menghabiskan sebulan lagi masanya hidup di dunia, sebulan nanti meninggal. 2 bulan lagi meninggal. Yang pasti
tak akan dapat sampai ke nisfu Sya'ban tahun depan. Sebab itu bila nisfu Sya'ban, jangan ambil sebarang hadirin. Sebab itu kita baca Yasin 3 kali, bukan sebarang. Sekali lagi, Nabi tak suruh, Nabi juga tidak larang. Ada sebab kenapa tu, yang itu perbicaraan akan datang. Itulah, kita tidak tahu dan kita mohon supaya barakah umur kita. Nah, yang terakhir untuk saya ingatkan, antara amalan guru kami bila masuk tahun baru, usahakan khatam membaca Ayatul Kursi 360 kali. Sekali lagi, Nabi tak suruh, tapi Nabi juga tak larang. Bermakna harus. Maka hukumnya boleh, sebab dalil-dalil yang umum yang banyak. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah oleh kamu akan Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun, dan banyak lagi dalil-dalil umum. 360 kali dibaca Ayatul Kursi. Bila nak khatam tu secepat mungkin, maksudnya bila masuk maghrib 1 Muharram, kalau boleh khatam malam tu lagi bagus. Kalau tak, sambung esok pagi lagi. Tak juga, esok lagi. Tak juga, khatamkan 360 kali. Ini amalan ni petua ni, bukan fatwa ni, petua. Supaya insya-Allah dengan barakah Ayatul Kursi, setiap hari itu diberkati kehidupannya. Kan kita baca 360 kali kan, dalam setahun ada 360 hari, paling kurang. Itu namanya tafaul dalam Islam. Tafaul, ambil barakah di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan hadis yang ke-9 tentang solat berjamaah. Alhamdulillah, kita semua solat berjamaah malam ni. An Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam qala, bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Solat berjamaah lebih afdal, maksud lebih utama daripada solat seorang diri dengan 27 kali darajah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Panduan beramal. Solat berjamaah boleh dilakukan paling sedikit 2 orang. Walau bagaimanapun, lebih ramai jamaah lebih baik. Tapi paling kurang 2 orang. Dan paling kurang, di sini ada syarah lagi, kita baca. Ia boleh dilakukan di mana-mana sahaja. Walau bagaimanapun, melakukannya di masjid adalah lebih baik, kerana keberkatan yang ada di masjid dan keberkatan pada jamaah yang ramai. Keberkatan di masjid. Ada seorang syekh daripada Yaman, namanya Syekh Aun, kalau saya tak silap, Syekh Aun, anak murid pada Habib Umar ibn Muhammad ibn Hafiz, hafizahullah rahmat, hafizahullah. Syekh Aun sebut, yang sempat saya dengar dalam ceramah beliau, masjid ini rahmat, bukan saja rahmat tapi rahmat, punyai rahmat. Bahasa mudah kata beliau, rahmat ini dia seperti bar dalam telefon kita tu kan ada bar tu. Kalau lagi kuat internetnya, lagi banyak bar. Maksud, lagi banyak bar, lagi cepat internet itu. Lagi banyak satu dunia kita tahu apa yang berlaku. Tu rahmat. Rahmat maksudnya
akan connect kita kepada dunia anugerah daripada Allah, ataya, dunia pemberian daripada Allah, dunia mawarid, dunia ilham, kurniaan Rabbani daripada Allah. Yang paling banyak bah itu di masjid. Yang paling banyak bah tu di masjid. Buktinya, bila kita masuk ke dalam pintu masjid, apa doa kita? Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Allahumma, ya Allah, iftah li, bukakanlah bagiku abwab, pintu-pintu rahmatik, rahmatmu. Masuk di depan pintu, kita dah minta rahmat. Belum lagi masuk saf, ke depan. Saf ini makin depan makin afdal, makin depan makin afdal. Saya sudah ceritakan. Dan tambah lagi saf sebelah kanan imam, lagi afdal. Bermaksud kalau imam solat, yang di sebelah kanan imam, di sini sebelah sinilah, itu lagi afdal. Di pintu masjid sudah kita minta abwab, pintu-pintu rahmat. Belum lagi di tengah masjid, belum lagi di saf-saf yang di tengah ini, yang katanya ba tadi itu, rahmat tadi itu. Masya Allah, itu baru saf masjid. Satu. Yang kedua, jangan-jangan tempat kita solat itu, tempat kita munajat itu, di situ orang saleh, para wali-wali Allah pernah berdiri di tempat kita berdiri, pernah duduk di tempat kita duduk. Itu lagi fadilat lagi. Sebab tempat-tempat yang dipijak, yang dipegang oleh orang-orang yang saleh, itu ada keberkatan. Sebab itu ada konsep karamah. Apa maksud karamah? Kemuliaan daripada Allah. Seperti mana ada hari yang istimewa. Contoh hari Jumaat, sebab itu dipanggil Sayyidul Ayyam, malam memang malam-malam biasa, tapi ada malam yang istimewa, malam Jumaat. Itu tak ditolak doa tu. Jangan lupa hadirin, doa pada malam Jumaat, hari Khamis malam tu sampai subuh esok, banyakkan doa. Tidak ditolak doanya. Malam Jumaat ada 5 malam qad balaghana, kata Imam Syafi'i rahimahullah, qad balaghana anna du'a yustajabu fi 5 layalin. Telah sampai kepada kami riwayat-riwayat yang doa itu diijabahkan oleh Allah 5 malam, antaranya malam Jumaat. Semua tempat biasa, tapi tak dapat lawan Makkatul Mukarramah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Masjid, semua masjid sama sahaja, tapi ada masjid yang istimewa banding dengan masjid yang lain. Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Orang pun begitu juga, biasa, biasa, tapi ada orang yang luar biasa banding dengan orang lain, istimewa banding dengan orang lain, para nabi dan rasul. Sama dengan kita, malah di kalangan kita ini ada orang yang istimewa. Hadis, tidak berkumpul 40 orang dalam satu majlis yang baik, melainkan seorang tu wali abdal namanya, nama pangkatnya wali abdal. Itu yang kita sebut tadi tu, yang kata karamah itu tidak mustahil. Sebab memang ada orang yang istimewa banding dengan yang lain, kerana bersih hatinya, ikhlas niatnya, dijaga perkataan, perbuatannya, begitu. Walaupun dia mungkin common layman, orang biasa je, mungkin bukan tok guru, bukan masyayikh, bukan habaib, bukan ustaz-ustazah, tapi hatinya Masya Allah. Gitu ya. Itu yang kita sebut tadi tu.
Masjid ni berapa dah umurnya ni? Kita tak tahu. Tempat yang kita duduk tu, tempat yang kita wirid tu, tempat kita baca Quran, berdiri solat tu, entah di situ pernah berdiri orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan. Nah, seseorang dianggap dalam pahala berjamaah. Seseorang dianggap dalam pahala berjamaah paling kurang jika dia sempat duduk sekejap dengan qadar bacaan subhanallah sebelum imam memberi salam. Ini dalam bab fiqh. Kita solat sedikit lambat, masbuk, kawan tu dah nak salam dah pun, solat maghrib tadi umpama, tapi sebelum dia salam sempat kita Allahu Akbar. Sebenarnya tak perlu sentuh bahu. Sebenarnya tak perlu sentuh bahu. Tapi kalau sentuh tidaklah salah. Lihat, kalau orang itu orang yang pandai ilmu agama, tak payah sentuh. Allahu Akbar, dengan sendiri dia tahu. Tapi kalau orang yang mungkin baru nak belajar, kalau tak sentuh tak tahu dia, sentuh pun tak apa. Walaupun asalnya tak perlu sentuh. Allahu Akbar. Dan kita duduk sat dengan qadar subhanallah, bukan menyebut subhanallah tu, qadarnya tu. Tengok-tengok dia pun bagi salam, hasil dapatlah pahala berjamaah. Adapun orang yang menjadi makmum, wajib dia berniat makmuman. Tapi orang yang duduk tadi tu, ketika orang bertakbir di belakangnya, sunat dia berniat imaman. Kalau dia tidak berniat imaman, walaupun dia solat sunat ataupun solat maghrib sekalipun, kalau dia tidak niat imaman sah, tapi tidak mendapat pahala berjamaah. Niat saja, tak perlu salli balik, niat saja. Begitu. Jika telah menunaikan solat seorang diri, tidak mengapa solat sekali lagi secara berjamaah jika ada jamaah atau orang lain yang ingin menunaikan solat jamaah. Tolong dia. Dalam mazhab Syafi'i, solat boleh diulang sekali. Sayyidina Muadz bin Jabal pernah solat berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau solat berjamaah lagi ketika balik ke kampungnya. Boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh diulang solat sekali. Buktinya Sayyidina Muadz dah solatlah dengan Nabi, balik kampung jadi imam lagi. Jadi solat yang pertama tu wajib, yang kedua tu jadi sunat. Ataupun mungkin di zaman-zaman awal baligh dahulu, dia sembahyang tak berapa nak kemah. Hak kedua tadi tu sebagai ganti ataupun qada yang dulu-dulu tu. Kalau kita telah solat, terutama sekali kalau kita solat seorang diri. Kalau berjamaah boleh juga dengan niat tadi tu, perbuatan Sayyidina Muadz. Ataupun memang kita dah sembahyang seorang-seorang, dah salam, tengok ada lagi orang buat jamaah, boleh diikut lagi supaya kita dapat pahala berjamaah. Alhamdulillah, selesai hadis yang ke-9. Ini masuk hadis yang ke-10. Hadisnya agak panjang, cuma tinggal masa 5 minit saja. Tak apa, kita ikut mana yang dan. Fadilat sujud. An Ma'dan bin Abi Talhah al-Ya'mari radhiyallahu ta'ala anhu qala. Hadisnya agak panjang sebenarnya. Saya pilih yang saya skip. Hadis yang ke-10 saya skip, tolong diingat tuan-tuan. Saya skip, saya baca hadis yang lebih pendek, yang ke-11. Boleh terus amal waktu solat Isyak ni. Bacaan ketika i'tidal. An Rifa'ah bin Rafi' al-Zurqi radhiyallahu ta'ala anhu qala. Daripada Sayyidina Rifa'ah ibn Rafi' al-Zurqi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kunna yawman nusalli wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah suatu hari solat di belakang Nabi. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah qala, ketika baginda mengangkat kepala baginda daripada rukuk, maksudnya i'tidal, apakah baginda baca? Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar sesiapa yang memujinya. Qala rajulun wara'ahu, ada seorang lelaki di belakang Nabi jadi makmum. Dia pun mengatakan begini, Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Yang tu dibacanya.
Falamman sarafa, ketika selesai solat, Nabi hairan sebab Nabi tak pernah ajar bacaan tadi. Yang Nabi ajar, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi Nabi tak pernah ajar rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Sebab tu Nabi qala manil mutakallim, siapa yang baca tadi tu? Lepas dia solat, Nabi berpusing dan tanya, siapa baca tadi? Qala, kata lelaki tadi, ana, aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Waktu kamu baca tadi tu, Allah bukakan hijab sehingga aku telah melihat 30 lebih malaikat. Nabi lihat, ni mukjizat Nabi. Datang berlumba-lumba malaikat 30 tadi tu, siapakah antara mereka yang mula-mula sekali mencatat pahalanya? Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Bolehlah diamalkan. Bila imam nanti sami Allahu liman hamidah, kita boleh jawab terus rabbana lakal hamd, atau diulang sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Imam Syafi'i menyukai ulang balik sami Allahu liman hamidah. Dalam kitab Nailul Awtar, Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan, mengikut mazhab kita Asy-Syafi'i, memadai makmum menjawab rabbana lakal hamd atau rabbana walakal hamd. Paling bagus disambung rabbana walakal hamdu atau rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu paling bagus. Tapi oleh kerana ada hadis ini tadi, bacaan ini sehingga 30 malaikat berebut-rebut turun. Siapa di antara mereka yang awal menulisnya? Maksudnya pahalanya besar. Jadi baguslah, kata ulama, untuk combinekan semua sekali. Macam mana? Tapi dengan cepatlah, dan mesti kita expert. Jangan waktu tu baru nak hafal. Dah hafal dah, expert laju dah. Ketika imam menyebut sami Allahu liman hamidah, kita ada pilihan. Kalau dalam mazhab kita jumhur, dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, terus sahaja rabbana walakal hamd. Tapi Imam Syafi'i sendiri menyukai diulang balik. Apa dia? Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Tapi Imam Syafi'i suka ulang balik. Kenapa? Itu juga pujian kepada Allah. Lalu kalau ikut Imam Syafi'i sendiri, sami Allahu liman hamidah, ulang balik, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Kalau nak dipanjangkan, dikombinkan, lebih bagus sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Setiap kali rakaat solat, setiap kalilah pahala kita tu ditulis. Berebut 30 malaikat menulis. Cuba bayangkan kalau kita sembahyang Isyak 4 rakaat, 4 kalilah peristiwa itu berlaku. Tambah dengan ba'diyah lagi, qabliyah lagi, solat-solat lain lagi. Masya Allah. Kalau kita tahu anugerah Allah dalam solat ini, pasti solat itu bukan menjadi satu bebanan, malah ia menjadi satu hiburan. InsyaAllah kita sambung akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah dengan Amerika, bangkitlah akhirat dengan Amerika. Mudah hamba nak raya. Kalau kita kiblat kita lagu tu, tak usah dah takut, kita akan dibangkitkan dengan orang lagu tu. Almar'u ma'aman ahab, orang dibangkit bersama. Siapa dia? Hak dia sayang, hak dia idola dalam hidup dia, hak tu dah akan kebangkit.